Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surah Hidayah, Tuan Haji Harun Shah. Shah. Ada Tuan Haji Harun serta barisan EJK Surah Hidayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni sebagai muqaddimah pengajian lah, muqaddimah. Saya akan bincang dengan Tuan Haji Harun nak baca kitab apa. Tapi saya bawa kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ni bagus ni. Dia berbentuk baru, huraian baru dalam ilmu tauhid. Ada Rumi pun ada, Jawi pun ada. Saya akan bincang dengan Tuan Haji lah, nak baca kitab ni ke kitab lain ke, ikutlah. Kita ikut. Jadi malam ni sebagai muqaddimah, saya tak baca lagi. Semua nak baca muqaddimah ya. Malam ni semua saya nak memperkenal kitab yang saya cadangkan. Kalau tuan-tuan tak setuju, ikut Tuan Haji lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh terus dah. Jadi kitab ni tak silap saya ada jual di kedai Ustaz PE. Boleh dapat kat sana lah. Rumi ada, Jawi dah. Jadi malam ni sebagai muqaddimah lah. Muqaddimah saya tak baca lagi ni punya ni. Muqaddimah saja. Muqaddimah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya mai kat surau ni tadi pun cari tanya mata, rupanya kat belakang ni ada surau. Saya sangka di sini orang tak kenal saya, rupanya ramai kenal. Tuan Haji pun kenal saya, bukan orang lain. Tapi dah lama tak jumpa kan. Saya dulu banyak duduk kat luar. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita tengok sedikit muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ai hazi muqaddimah tentang kitab ni. Jadi sebelum kita nak baca kitab ni, dia ada muqaddimah dia, pendahuluan. Sebab tu Nabi SAW menyebut kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ada kitab. Jadi Nabi kata kullu mri'in, setiap pekerjaan, semua pekerjaan yang kita buat, duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tak dimula dengan bismillah, fahuwa aqta', dia terputus. Apa maksud terputus? Qalilul barakah, kurang berkat. Kita buat rumah, sebelum kita nak buat pacak tiang, nak pecah tanah, tak baca bismillah, rumah tu lengkap, tapi hakikatnya dia tak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak makan, baca bismillah. Nabi kata iza akalta fasamillah, apabila nak makan baca bismillah. Tak ingat doa makan pun tak apa, baca bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa khuz mimma yali, dan ambil yang dekat dengan kita. Kalau kita pergi rumah kunuri, yang dekat dengan kita tu buah timikai, ambil tu dulu. Hak jauh tu ikan siakat bakar. Tak perlu ambil jauh.
Sebab kita nak ikut sunnah Nabi, ambil dekat. Kena sampai tu. Kan? Tapi kita berasa geram tu, hijau sangat ni. Kalau kita ambil hajau, melanggar sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab nampak ni. Kan? Jadi tak apa nak elok, tak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillah ni, kita baca bismillah ada ketikanya wajib. Bila baca bismillah wajib? Ketika dalam sembahyang. La salata illa bi fatihatil kitab. Tak sah sembahyang kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, iaitu surah Fatihah. Jadi bismillah itu termasuk dalam 7 ayat dalam suratul Fatihah. Tak baca bismillah, tak sah sembahyang kita. Sembahyang apa pun tak baca bismillahirrahmanirrahim, tak baca surah Fatihah, sembahyang itu tidak sah. Besarnya bismillah. Keseluruhan Quran duduk dalam bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah tu duduk dalam huruf ba. Secara ringkaslah, ada huraian dia. Nak menunjukkan pentingnya baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni dengan nama Allah. Allah itu zat wajibal wujud, zat yang wajib ada. Zat Allah. Itu huraian lain. Jadi Allah Ta'ala ni, nama Allah tu nama yang khusus bagi Allah, khusus pada lafaz dan khusus pada makna. Apa maksud lafaz Allah tu khusus pada lafaz? Maksudnya siapa-siapa pun tak boleh share nama Allah tu. Orang bukan Islam pun tak boleh menggunakan nama Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan mereka. Dan orang Islam pun tak boleh menamakan anak mereka dengan nama Allah, haram. Kalau bubuh juga kena ubah dengan segera. Dan khas pada makna, pada maknanya, maksud bismillah, nama Allah tu khusus pada makna. Maksudnya Allah Ta'ala tu ma'budu bihaqin, yang disembah dengan sebenar. Nama Allah ni walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama Allah yang baik, fad'uhu biha, berdoa dengannya. Nama Allah ni ada berapa tuan-tuan? Siapa tahu? Tak ingat? Banyak sangat. Nama Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, indah, berdoa dengannya. Nama Allah yang kita tahu sekarang ada 99. Hakikatnya nama Allah ada 3,000. Tu tamana 3,000. Hak 99 pun ingat tak? Saya pun tak ingat. Kan? Nama Allah ni ada 3,000. Hak kita duk belajar biasa ni 99. Menyanyi. Hak tu dia ingat. Nyanyi, insek, main game dia ingat tu. Kan? Nama Allah ada 3,000. 1,000 diketahui oleh malaikat. Malaikat tahu nama Allah hak 1,000. Kalau nak tahu hak 1,000 ni, tanya malaikat. Ya. Kemudian yang 1,000 lagi diketahui oleh para nabi-nabi dan rasul. 2,000 dah. Mana 1,000 lagi? 300 disebut dalam kitab Taurat, 300 disebut dalam kitab Injil, 300 disebut dalam kitab Zabur, 99 disebut dalam Quran. Satu lagi dia tak mana? Satu lagi rahsia Allah. Siapa pun tak tahu. Malaikat, Nabi, Rasul, siapa? Hanya Allah yang mengetahui. Itu rahsia. Jadi ada benda-benda rahsia yang Nabi dan Rasul, malaikat, wali-wali Allah tidak ketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat pun kita tak tahu nak berlaku bila. Tahu tak? Tahu? Tak tahu. Kan? Mati pun tak tahu. Jadi setiap pekerjaan kita kena mula bismillahirrahmanirrahim. Wajib ketika baca surah Fatihah. Haram bila haram?
Haram malah jamban. Pandai. Masuk dalam jamban bismillahirrahmanirrahim. Haram. Tak boleh. Tu ketika haram. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Ar-Rahman tu pemurah. Pemurah Allah, masuk Rahman, pemurah Allah ni di dunia ni Allah Ta'ala bagi kepada orang Islam dan bukan Islam. Kita tengok orang bukan Islam kaya raya. Sebab apa orang bukan Islam kaya raya? Sebab dunia ni tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia ni ada nilai di sisi Allah, kita jadikan akhirat. Kita ada harta banyak, kita jadikan harta itu jambatan ke akhirat. Harta yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita, harta itu boleh tolong kita nak memudahkan masuk syurga. Dan harta itu juga boleh menyebabkan masuk neraka. Macam mana harta yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita menyebabkan kita boleh masuk syurga, cepat masuk syurga? Harta itu kita bantu orang susah, bantu orang miskin, keluarkan zakat, infak ke jalan Allah. Cuba tengok Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi SAW yang kaya raya, semua harta dia fi sabilillah. Tapi akhirnya riwayat menyebut ketika dia nak masuk syurga, merangkak-rangkak. Tu dia sahabat Nabi, semua harta jalan Allah. Sebab tu orang yang ada harta banyak, jangan duk bangga dengan harta. Harta ini menyebabkan lambat nak masuk syurga 500 tahun. Biarlah kita menjadi orang yang senang. Susah sangat pun payah, senang sangat pun payah. Sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan sederhana. Jangan jadi harta itu menyebabkan masuk neraka. Tak keluar zakat, tak bantu orang susah, ada harta guna sewenang-wenangnya. Setiap bulan. Sebab tu Nabi kata, dalam Quran menyebut dalam surah Al-Humazah, yahsabu annama lahu akhladah allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi, orang-orang yang jama'a malan wa 'addadah, orang yang menghimpun harta, wa 'addadah, menghitung pula. Setiap bulan duk pergi simpan duit kat bank. Bulan ni banyak ni, bulan depan banyak ni, seterusnya dia hitung banyak. Simpan banyak tak guna. Allah Ta'ala bagi harta kepada kita untuk fahadis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kena memperbarui. Tak salah kita harta banyak, kita beli kereta yang mahal, kita guna harta tu pergi ke masjid. Sebab tu setiap langkah kita mai ke surau masjid untuk belajar ilmu, satu langkah 100 kebajikan. Banyak. Setiap kalimah yang kita dengar daripada guru yang mengajak kuliah tu, setiap kalimah satu kebajikan. Kalau kita mati dalam menuntut ilmu ni, duduk tengah-tengah dengar, mati. Ada? Tak ada ada. Mana tahu. Duduk dengar kuliah, mati syahid. Hebat. Yastaghfir lahu. Semua makhluk jin, ikan-ikan, burung istighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Apa maksud burung, ikan istighfar kepada orang yang menuntut ilmu? Mohon keampunan. Semua makhluk mohon keampunan supaya Allah Ta'ala ampun dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni tuan, kita tak ada kitab pun tak apa. Tak boleh kena ada kitab lah. Duk pegang fatwa sampai bila, tak ada pensil, tak apa, tak ada kitab, dapat pahala dah. Duduk dengar satu kebajikan. Kita duduk di rumah boleh tahu lagi. Tak silap kedai kopi ke, TV ke, duk main handset lah semua, tak tahu lah. Tapi kita main surau, dengar kuliah, satu kalimah, bukan satu huruf, satu kalimah, satu kebajikan. Satu langkah kita main ke surau, 100 kebajikan. Itu menuntut ilmu. Jadi setiap kerjaan kita mula bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kita belajar ilmu ni mukadimah ilmu. Kita belajar ni sebab kita nak mensahkan amalan. Betul tak? Kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, nak mensahkan amalan. Jadi rugilah kita duduk semayang siang malam tapi kita tak tahu apa yang kita buat. Sebab itulah la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amalan kita kecuali kenal Tuhan, kenal Allah. Macam mana kenal Allah? Kenal hukum hakam. Orang semayang, kita pun semayang, tapi tanya rukun semayang, tak tahu sunat ba'at, tak tahu sunat sebelum semayang, apa pun tak tahu, tapi semayang. Jadi kita dah buat tiap-tiap hari, kita buat benda tu, duk ulang 5 fardu, tapi kita tak semayang tentang fiqh solat. Kena belajar. Jadi 3 ilmu ni dia fardu ain. Ilmu tauhid diibaratkan seperti pokok, akar pokok tu. Ini kita belajar ilmu tauhid ni, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ibarat seperti akar yang dalam. Pokok tu kalau akar lagi dalam, lagi besar, dia kuat, betul tak? Malah ribut ke apa ke, dia tak patah. Tapi kalau akar sikit ya, orang tolak jatuh. Macam tu orang Islam. Kalau akidah tak kuat, orang main pujuk, dia cepat melenti, dia cepat jatuh. Cepat dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ibarat seperti akar pokok yang kuat. Fiqh, ilmu fiqh diibaratkan seperti dahan-dahan pokok, dahan, daun, itu ilmu fiqh syariat. Kita kena tahu perkara wajib, sunat, makruh, haram, harus, 5 hukum. Sehari semalam kita hidup ni, 5 hukum ni ada pada kita. Tak buat wajib, buat haram, tak haram, makruh, tak makruh, harus. Makan minum, sunat ke harus, tuan-tuan? Harus. Harus. Kan? Kemudian ilmu tasawuf, ilmu tarikat seperti buah. Pokok tu kalau akar dia kuat, dahan dia rimbun, daun rimbun, ada buah pula, lengkap tak tuan? Lengkap. Orang pun kalau ada ilmu tauhid, lengkap ilmu tauhid, lengkap ilmu fiqh, lengkap ilmu tasawuf, maka lengkaplah kehidupan seseorang itu. Jadi itu 3 ilmu yang fardu ain yang kita kena belajar. Tapi sebahagian orang dia tak mana belajar, dia lebih, sebab itulah haram kepada seseorang belajar ilmu akademik, ilmu fizik, kimia, biologi apa. Dia belajar ilmu tu, tapi ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dia tak belajar, dia tak mahir, maka haram ketika itu dia belajar ilmu duniawi. Sebab ilmu ini dia nak mensahkan amalan kita. Benda ni sah ke, benda ni batal ke, kena belajar. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Kita ni tauhid ni ikut siapa? Kalau fiqh ikut mazhab Imam Syafi'i. Kalau tauhid ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah tu maksudnya sunnah Nabi. Jamaah tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu maksud sunnah tu sunnah Nabi, jamaah tu sahabat-sahabat Nabi. Apabila kita belajar Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan tahu di sana firqah-firqah, golongan-golongan yang menyeleweng daripada Islam. Ada 73 golongan, Nabi kata. Satu golongan masuk syurga. Siapa dia? Ahlussunnah wal Jamaah, hak syurga ni. Hak 72 tu siapa dia? Antaranya Syiah. Kita kena tahu Syiah ni dia pecahan dia ada 22 golongan. Macam-macam Syiah. Jadi Syiah ni dia lari daripada Islam terus. Dia ada mazhab dia, dia ada ikutan dia, dan sebagainya. Tentang fiqh dia pun lain, akidah pun lain, tasawuf semua lain belaka. Sebab tu kalau kita tengok orang Syiah, dia sembahyang macam mana? Mandi jenazah dia macam mana? Orang mandi jenazah letak baring elok, depa mandi jenazah berdiri. Kan? Imam dia kalau sembahyang duduk di bawah tu. Makmum duduk kat atas.
Jadi boleh. Sebab tu kita tahu. Dalam tu juga ada juga mazhab-mazhab yang lain daripada Islam. Iaitu mazhab apa? Mazhab Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Kita nak tahu. Walaupun benda ni benda istilah yang lama-lama, tapi kita kena tahu ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Contohnya dikatakan Qadariyah. Qadariyah tu apa dia? Qadariyah tu satu fahaman, mereka mengiktikad bahawa apabila Allah Ta'ala bagi kuasa pada hamba, kemudian hamba tu yang menggerakkan sendiri, bangun, duduk, berjalan, tak dikait dengan Allah langsung dah. Itu pun salah. Ataupun fahaman Jabariyah yang mengatakan manusia ni tidak ada pilihan, semua perbuatan manusia ni Allah Ta'ala yang buat semua. Kalau berzina pun semua daripada Allah. Jadi salah juga. Menyerah bulat-bulat kepada Allah. Kan? Jadi seolah hamba ni tidak ada apa, paksa saja, pun salah. Ahli sunnah duk tengah-tengah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Sebab ahli sunnah ni dia ada usaha dan ikhtiar. Contohnya kita nak memanah, zahirnya kita yang angkat benda tu, kita manah, kita tembak. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Itu fahaman yang sederhana di antara Jabariyah dan Qadariyah. Itu pentingnya kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Kalau dulu orang belajar ilmu akidah, ada sifat, rujuk kepada sifat-sifat 20. Wujud, qidam, baqa, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, banyak lagi. Jadi kita belajar ni nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak musuhkan amalan kita. Sebab dalam kubur nanti yang Allah Taala nak tanya apa dia? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala tak tanya mana isteri kamu, anak kamu, harta kamu. Tak tanya. Yang pertama sekali, ma rabbuka, man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Kita nak jawab apa? Kalau orang mukminin, orang Islam yang banyak ibadat, dia jawab Allahu Rabbi. Orang duk baca talqin. Simpulan apabila datang kepada munkar dan nakir, jangan takut, jangan gentar. Jawablah dengan tenang. Duduk di dunia pun tak tenang. Nak tenang macam mana? Tak nampak Quran, tak nampak surau, bukan tentu ala orang lain. Itu marah saya lah. Dia tanya ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu ilmu akidah tu. Kalau kita tak belajarnya ni, kita nak jawab macam mana? Yang kita jawab, yang memudahkan kita jawab Allahu Rabbi, bukan semata-mata hafazan kita. Makin tidak Allahu Rabbi. Ingat dah, takkan dia tak masalah. Kalau bukan nak kita tanya apa, aku boleh jawab. Sebab aku dah lancar dah. Tapi yang memudahkan untuk kita nak jawab soal mungkar nakir tu, amalan kita yang banyak. Kalau amalan tak ada, jadi susah nak jawab. Amalan yang banyak itu menyebabkan memudahkan nak jawab soalan mungkar nakir. Quran kita baca, bulan puasa khatam Quran tak? Setengah. Ada juga. Jangan tak buat langsung. Dengan Quran kita banyak, dengan zikir kita banyak. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita nak bagi ruh kita ni keluar dengan tenang, dengan kenyang, dengan amat, dengan bahagia, banyak zikir. Banyak zikir. Zikir afdhalu zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Orang yang banyak zikir, ruh dia keluar tenang, aman, bahagia, tak sakit. Tu zikir. Dengan la ilaha illallah. Banyakkan solat sunat, solat tahajud. Solat tahajud kita bangun di tengah malam, 2 rakaat saja. Dua. Bukannya nak buat lebih tu, tak tahulah kan. Baguslah. Tapi sekurang 2 rakaat, witir 3 rakaat. Benda yang simple, yang mudah. Tapi kadang-kadang tu susah nak buat, dia pasal berat. Tapi duk ulang pergi tandas 5-6 kali boleh. Nak pergi kencing pergi tidur. Nak kencing pergi tandas pergi tidur 5 kali. Kalau satu malam 10 kali, tu kencing mandas kot.
Ya, kalau sekali kedua tak boleh lagi. Jadi solat malam tu dia menyebabkan kubur kita bercahaya. Sebab tu kalau kita nak menghindarkan diri kita daripada siksa kubur, kita setiap malam sebelum tidur kita baca surah Tabarakallazi. Dan selepas kita baca surah tu kita baca doa. Ni jarang orang buat. Biasa dia buat tak? Selepas baca surah Tabarakallazi, surah Al-Mulk 30 ayat, selepas tu kita baca doa. Kalau berdoa lagi baik, lagi afdal. Baca surah ni ketika nak tidur. Sebab apa? Ketika nak tidur tu dia cabaran dia kuat, hebat. Kita tidur ke 12, kita baca 11.30, dia mengantuk. Tu cabaran tu. Boleh baca sampai maghrib, asar, tak ada masalah. Tapi kita nak mengikut, nak menepati sunnah, baca sebelum tidur. Selepas baca doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat. Minta keamanan selama-lamanya fidi dalam agama, wa dunia wal akhirah dan akhirat. Panjang lagi doa dia. Kalau tuan-tuan nak, nanti saya boleh saling bagilah. Itu doa selepas baca surah Al-Mulk. Mungkin tuan-tuan dah ma'ruf, dah mengetahui manusia ni jahat macam mana pun, kalau dia amal dengan surah Tabarakallazi, insya-Allah dalam kubur dia terhindar siksa kubur. Sebab surah tu dia menepis, dia sebagai peguam bela kita. Malaikat main sebelah kepala, surah ni tahan. Main sebelah kanan, kiri, depan, semua malaikat dia hadang, dia tegah malaikat muka nakir daripada nak tibai kita. Akhir sekali malaikat nak tibai pula. Surah ni dia pergi mengadu kepada Allah. Dia kata surah ni boleh berbicara. Dia kata, ya Allah, bukankah aku ni kalam kamu? Ya. Oleh sebab itu, kenapakah kamu nak menyeksa si mayat ni, si jasad ni? Sebab semasa dia hidup, dia selalu membaca aku. Setiap pagi, setiap malam, tengah hari, dia baca selalu. Akhir kalau macam tu kamu, ya Allah, nak seksa juga si jasad ni yang selalu baca aku, kamu ambillah aku, kamu letak tahu lempak jauh-jauh. Dia merajuk. Akhir sekali kata Allah kepada malaikat, hai malaikat aku, tinggallah si jasad tu, jangan duk seksa dia. Sebab apa? Sebab surah ni merayu kepada aku. Tu kelebihan, kan? Baca surah surah Tabarakallazi. Kita man qara'a surat Yasin fi sadri awalin nahar qudhiyat hawaiju. Barang siapa yang baca surah Yasin tiap-tiap pagi. Siapa nak baca? Kan tak tahu tuan-tuan ni hajat banyak. Hajat dunia, hajat nu. Kalau yang tak kahwin, hajat nak kahwin. Kalau tak kahwin tu buat ni. Kan? Masya-Allah buat. Kan? Kalau anak-anak tuan-tuan yang dah berumur, baca Yasin tiap pagi. Lambat jodoh sangat ni. Nak jadi buat baca Yasin selepas subuh tiap-tiap pagi, insya-Allah. Barang siapa yang baca surah Yasin selepas solat subuh tiap-tiap pagi, qudhiyat hawaijuhu, ditunaikan semua hajat dia. Hajat apa tuan? Kan? Semua hajat Allah Taala tunai. Man qara'a surat Yasin fi kulli lailatin ghafarallahu lahu. Barang siapa yang baca surah Yasin tiap-tiap malam. Kita baca malam apa? Malam Jumaat. Itu tak jauh buat dah. Daripada dulu, kini, seterusnya, selama-lamanya macam itulah. Tapi bukan tak boleh. Dia berkata ustaz ni memang mula-mula dah. Tak boleh, jenah je buat. Dengar habis. Hati orang nak marah tu. Kan? Baca Yasin tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita baca. Setiap malam. Jangan tinggal. Ghafarallahu lahu. Allah Ta'ala ampun semua dosa kita. Kita nak buat tu, nak dengar semangat, tapi nak buat tu. Sagi balik rumah dengan TV, dengan set, dengan makan 2 pinggan, 3 pinggan. Kadang-kadang tuan saya pun 2 teh kosong tu mula.
Kan? Kurangkan makan. Boleh kampung pula. Kan? Kalau kita nak kebahagiaan, kesenangan di akhirat, kita bersusah payah di dunia ni. Jangan tidur banyak. La taksuri naum. Nabi kata, jangan banyak tidur. Dalam kuliah pun orang tidur. Bukan tentu lah. Kan? La taksuri naum. Jangan banyak tidur. Fa inna kasratan naum. Orang yang banyak tidur, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Hari akhirat besok dia menjadi miskin, papa kedana, amalan tak ada. Kan? Nabi dulu, tuan-tuan perempuan sekalian, Nabi ni kalau dia memang dijamin syurga awal dan akhir, tak pernah kurang pahala dia. Sebab apa? Nabi dia semayang malam sampai pecah tapak kaki dia. Kita pecah tapak kaki pergi bendang, pergi getah lah apa semua, buat kerja, tapak kaki pecah habis. Kan? Tapi Nabi tapak kaki dia pecah sebab apa? Sebab terlalu lamanya berdiri semayang sunat tahajud. Kalau Nabi tak semayang pun memang syurga bulat-bulat dah. Sebab apa Nabi buat? Aisyah kata kepada Nabi SAW, dia kata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapakah kamu semayang malam sampai pecah tapak kaki kamu, sedangkan kamu dijamin syurga bulat-bulat? Kan? Tak semayang pun tak apa dah, syurga bulat-bulat. Nabi kata apa? Afala akunu abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi buat tu dia nak ajak kita. Solat tahajud ni wajib bagi Nabi. Kalau wajib bagi kita, tuan-tuan tak tahu, kat lari habis. Mana? Solat malam tu bagi Nabi wajib. Kita sunat. Korban bagi Nabi wajib. Kita sunat. Sebab tu Nabi korban akhir hidup dia 63 ekor. Dia sembelih sendiri semua. Sebab apa? Sebab korban tu wajib bagi Nabi. Kalau wajib bagi kita, jenah dia benda merongun. Apalah. Kan? Tiap-tiap tahun kena cari 3-4 ribu nak korban. Tapi bagi umat Nabi sunat. Solat tahajud sunat. Kan? Bagi umat Nabi 4 saja. Nabi 9. Hak tu tak boleh ubah noh. Ustaz. Tahajud kita buat seawal-awal kan saat mutakhir yang lebih afdal. Yang akhir-akhir afdal dah. Maksudnya tahajud ni kita buat, kita kena tidur dulu. Wa minal laili fatahajjat nafilatan asa an yab'asa rabbuka maqam mahmuda. Syarat nak panggil solat tahajud, dia kena tidur walaupun 15 minit, walaupun 10 minit. Dia tidur, dia bangun, baru nama solat tahajud. Kalau dia duduk jaga macam Pak Gad duduk jaga pos sekolah tu, aku tak boleh tidur lah ni, aku nak solat tahajud. Dia tak nama tahajud, dia panggil solat sunat mutlak. Sebab dia tak tidur. Dia kena tidur dulu 15 minit, bangun solat tahajud. Lepas tu kena semayang sunat witir. Kalau kita solat tahajud tak semayang sunat witir, tak dapat pahala tahajud. Jangan tuan-tuan bangun, aku semayang tahajud dah, lepas tu witir tak payah tak dapat pahala tahajud. Dia tak buat sunat hajat ke sunat taubat apa gitu, lepas tahajud buat witir pun dah. Tak, dia kena buat witir juga. Tak lah, maksudnya kalau biasanya tahajud, lepas tu hajat. Tak apa. Sebab witir ni dia penuntut solat tahajud. Maksudnya kita sembahyang sunat tahajud, lepas tu kita tutup dengan witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Lepas tu kita nak sembahyang sunat hajat taubat, boleh, tak masalah. Lepas witir dulu lah. Boleh. Setengah orang dah faham sembahyang sunat tahajud, lepas tu tutup dengan witir. Lepas witir tak boleh sembahyang apa dah. Tak ada, kawan-kawan tu boleh. Kau pendapat yang masyhur kata boleh, tak ada masalah. Kok Contohnya kita buat tahajud, lepas tu kita taubat, lepas tu hajat, lepas tu witir, boleh tak? Boleh lah. Hak tu lagi baik. Lagi cantik tu. Sebab witir tu dia penutup sembahyang.
Biasa nak buat solat sunat tahajud, solat hajat, solat sunat taubat, lepas tutup dengan witir. Itu kalau waktu bulan Ramadan tu dah kita witir dah lepas hari. Kalau bulan Ramadan, Nabi kata la witrani fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maksudnya selepas kita sembahyang sunat tarawih, witir 3 rakaat, kita bangun solat tahajud saja. Tak payah buat dah. Tak payah buat sebab tidak ada witir, tidak ada dua witir dalam satu malam. Hak sunat tahajud. Kan? Tapi kalau kita berasa kita tak terjaga di akhir malam, kita sembahyang sunat witir selepas solat Isya. Witir tu wajib kan 3 rakaat ataupun boleh buat satu? Dia kan wajib sunat. Sekejaplah. Memanglah sunat, tapi dia wajib buat 3 ataupun boleh buat satu. Buat satu makruh. Buat 3 sunat. Kalau kita buat 3 ikut Nabi. Kalau buat satu berlawan dengan sunnah Nabi, dia panggil makruh. Boleh sah. Tak ada salah, boleh. Memang tak buat sunat. Malah kita buat satu boleh. Buat satu dia. Buat juga. Buat juga. Janji sah. Janji dapat pahala tahajud tu. No? Tu Nabi lah. Jadi Nabi jawab, afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi ni di akhirat besok dia nak syafaat. Syafaat Nabi ni ada 6. Dia syafaat kita. Awal-awal yang nak masuk syurga siapa dia? Nabi dulu. Nabi dia buka. Nabi orang pertama yang akan buka pintu syurga. Lepas tu Nabi dia suruh 70,000 masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab masuk. Nabi tak masuk lagi. Nabi pergi mana? Dia pergi di padang mahsyar. Buat apa? Ummati, ummati, ummati. Mana umatku? Mana umatku? Sedangkan umat Nabi di akhir zaman tak pernah selawat kat Nabi. Akhirat besok ada seorang lelaki, dia tegur Nabi di dekat dengan Telaga Kaus, dengan haud. Dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku ni umat kamu. Nabi tengok, Nabi kata apa? Aku tak kenal kamu. Hai, macam mana tak kenal? Aku hidup di zaman kemudian daripada selepas kamu wafat. Nabi kata aku tak kenal kamu. Nabi kata aku kenal umatku dengan cara dia banyak selawat. Orang yang tak pernah selawat, Nabi tak akan kenal di sana. Dia tegur Nabi, dia kata ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku ni umat kamu. Nabi beralih, Nabi kata apa? Aku tak kenal kamu, aku tak boleh syafaat. Jadi orang yang banyak selawat, Nabi kenal. Akhirat besok, ya Rasulullah, aku umat kamu. Memang ya, kamu umat aku. Sebab apa? Nabi kenal dengan cara selawat. Selawat ni kepada Nabi SAW nak memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang apa tadi? Kelebihan surah. Kita ni di dalam Quran ni ada surah-surah yang ada kelebihan. Dan kita baca surah Waqiah. Man qara'a suratal Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqata abada. Barang siapa yang membaca surah Waqiah pada tiap-tiap malam, lam tusibhu faqa abada, dia tidak akan ditimpa kesusahan, kemiskinan, kepapaan selama-lamanya. Al-Qari'ah lain. Al-Qari'ah tu lain. Al-Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah, tentang kiamat. Nak tanya tak? Al-Waqi'ah bukan Al-Qari'ah. Memang dekat-dekat dekat-dekat. Tak jelas satu yang tanya. Tanya tak apa. Tak macam maghrib tadi ni. Macam mana bagi Itulah.
Betul tu? Betul. Jadi surah Waqiah ni kalau kita baca tiap-tiap malam, dia jadi orang yang kaya. Kita jangan duk niat kaya tu harta benda. Silap. Kaya tu umum. Termasuk harta benda. Umur kita panjang 90 tahun. Tu kaya. Kaya. Apa nama, rumah tangga kita bahagia. Tu kaya. Isteri dengar cakap kita, itu kaya. Kan? Tubuh badan kita sihat, tu kaya. Anak-anak kita pandai mengaji, cerdik, itu kaya. Kan? Banyak, akhir sekali harta mudah kita dapat, mudah pekerjaan, rezeki itu mudah, itu pun kaya juga. Jadi kaya itu maksudnya yang umum. Jangan kita faham yang khusus, yang melibatkan harta benda sahaja. Kan? Tubuh badan kita sihat, kita boleh buat ibadat, berasa syukurlah. Mai kita sakit, duduk atas katil, dulu ni aku sihat, aku tak buat apa, tak buat amalan, menyesal lah. Menyesal, tak sudah dah, tak boleh buat apa dah. Jadi ketika tubuh badan kita sihat, kita kena banyak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang semasa sihat, umur 30-40, daripada muda sampai ke tua, dia sihat, dia banyak buat amalan, solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Mai waktu dia nyanyok, dia tak sihat, dia nak sembahyang pun tak boleh, nak buat apa tak boleh, maka malaikat tulis semua kebaikan. Dengan syarat masa muda dia selalu buat ketaatan kepada Allah. Tapi kalau masa muda tak buat apa langsung, duduk buat maksiat, masa tua malaikat tak tulis baik dah, jahat belaka. Tu amalan tu, yang kita buat setiap hari. Jadi setiap malam kita bacalah surah-surah pilihan. Kita baca surah As-Sajdah malam Jumaat tu, subuh Jumaat, baca surah As-Sajdah, menyebabkan terhindarnya seksa kubur. Surah Al-Mulku, terhindar seksa kubur. Surah As-Sajdah, Yasin. Sebab tu kita tengok ada setengah tutup guru 20 tahun lebih dah ditanam, kemudian dikurek semula, nak buat lebuh raya, jasad dia elok, wangi. Sebab apa? Semasa hidup dia selalu berselawat kepada Nabi SAW. Banyak selawat. Ada seorang tok guru, saya tak ingat, di Indonesia, mereka nak buat lebuh raya, korek semula, korek tengok wangi dan elok, kain kapan semua elok. Kemudian orang tanya kepada anak dia pun tu guru juga, apa amalan ayah kamu? Dia kata, ayah saya selepas solat Isya, dia ajak semua orang kampung naik madrasah, naik atas surau, duk selawat tafrijiyah beribu-ribu kali. Solat tafrijiyah tu ataupun nariyah tu beribu-ribu kali, menyebabkan jasad dia tak hancur. Itu kelebihan surah-surah dalam Quran. Kalau kita tak mau bagi demam panas, kan kita selalu demam lah, kerak demam. Amalan dia, kita amalkan surah ni, baca surah Alam Tarakai. Dalam sembahyang, kalau buat sembahyang, bacalah Alam Tarakai biasa sampai habis. Kita amalan, insya-Allah kita tak dihinggapi, tak diserang oleh penyakit demam panas. Kalau kita nak amalan, kita baca surah Qul Huwallah, tapi syarat ni baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Qul Huwallahu Ahad semasa kita hidup. Kita baca semasa kita hidup, kita sihat, kita baca surah Ikhlas 70,000 kali. Ambil lah tasbih hak jenis tekan tu, kan? Lepas tu beli buku 55 tu, 2022 boleh 10,000. 2023 10,000. Cukup 1,000 dah, tak apa dah, syurga dah. Kalau sungguh Nabi kata, barang siapa yang baca surah Qul Huwallah 70,000 kali ataupun 100,000 kali, Allah Ta'ala beli dia dengan masuk syurga bulat-bulat, dibebaskan api neraka. Baca 100,000 kali surah Qul Huwallah, tak masuk neraka dah, insya-Allah. Dia hadis sahih. Boleh buat.
Kan? 70,000 kali. Ataupun 100,000. Hak tu hak kubra. Munjiah sugra 70,000. Munjiah kubra yang paling besar 100,000 kali. Dengan syarat baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau 100,000 keluar Allah, 100,000 bismillah. Sepanjang hayat. Orang tu semasa sakit duk atas katil tak larat, dia baca surah Ikhlas 100 kali. 100 kali ya, menyebabkan jasad dalam kubur tak busuk, tak kepuk. 100 kali. Ni 100,000. Tapi dengan syarat baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu surah Ikhlas ni walaupun pendek, dia kelebihan dia besar. InsyaAllah. Itu surah-surah pilihan yang disebut dalam Quran yang kita kena amalkan. Baca surah Baqarah. Barang siapa yang baca surah Baqarah dan surah Ali Imran. Baqarah dan Ali Imran, dia panggil surah Zahrawain. Tak lagi bicara Quran mana surah Zahrawain ni, dah itu istilah. Baqarah dengan Ali Imran dia panggil surah tu Zahrawain. Kalau kita selalu baca surah Baqarah, Ali Imran, habis ulang, kita baca sungguh, akhirat besok dua surah ni dia mai di padang mahsyar dalam bentuk awan hitam ataupun dalam bentuk sayap burung. Mai kat siapa? Mai dekat orang yang selalu baca dia. Ketika mana huru hara huru hara manusia ni tak berkasut, berkulu, bertelanjang habis, masa tu tak malu dah. Tak malu dah. Sebab apa? Sebab takut. Peluh ni sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke perut. Akhir sekali kalau tak ada amalan, peluh tu menenggelamkan orang yang tidak ada amalan. Jadi surah tu dia dalam bentuk awan hitam ataupun dalam bentuk sayap burung, dia duduk atas kepala kita. Sebab tu Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan arasy, perlindungan Allah. Antaranya apa dia? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda, termasuk pemudi. Tak kira pemarah. Tak sebut. Pemuda, pemudi, masa muda sampai ketua, dia istiqamah ibadat kepada Allah. Nasya'a fi ibadati rabbih, akhirat besok duduk di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pada mahsyar besok tak tahulah amalan nak mai tolong tu. Kalau tak ada amalan, duk harap sembahyang fardu, aku ni alhamdulillah sembahyang fardu 5 waktu okey. Tak ada masalah. Jangan. Sebab tu sembahyang fardu kalau kita buat berjemaah 5 waktu elok, tak apa, bagus. Tapi kita kena tambah dengan solat sunat. Sebab solat sunat ni dia nak menampung, menambahkan kekurangan yang ada dalam solat fardu. Mungkin kita rokok tak sempurna, bacaan dia tak habis dan sebagainya. Banyak solat qabliyah dan ba'diyah. Kalau sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, wajib kita sebut qabliyah dan ba'diyah. Kalau sembahyang sunat yang tidak ada ba'diyah, jangan sebut qabliyah. Sembahyang sunat asar ada ba'diyah tak? Tak ada. Kalau tak ada, jangan sebut qabliyah lah. Usali sunatul asri qabliyah. Qabliyah main mana? Ba'diyah tak ada. Tak boleh sebut lah. Ataupun ni kita pergi kepada hukum fiqh lah. Kita main-main nak sembahyang, orang dah sembahyang dah dekat dengan sembahyang fardu dah. Kita masuk surau, masuk masjid, orang dah qamat dah. Tak perlu sembahyang sunat kata masjid. Sebab apa? Iza uqimatus solah fala solata illa maktubah. Apabila didirikan sembahyang, orang dah qamat dah, tidak ada solat kecuali solat fardu saja. Hampir sembahyang juga, orang dah qamat ni, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Duk sembahyang sunat, sembahyang tu tak sah dan haram. Ambil orang nak buat. Tinggal seminit lagi digagah sembahyang kat masjid saya. Tinggal seminit lagi, duk sah depan pula.
Tinggal seminit lagi orang nak qomat. Dia pergi semayang pun tak, kalau 3 minit lagi dah lagi noh. Ni seminit pergi duduk depan semayang. Abang dekat bila jangan duduk layan dia. Terus qomat. Tahu. Kalau nak semayang pergi duduk kat belakang tu. Kan? Mudah. Dah tahu dah. Jadi kalau orang duduk tengah qomat, kita pergi semayang juga, semayang tu tak sah, dah haram. Dia ada hukum hakam dia, kan boleh buat lebih kurang saja. Kan? Jadi rasa saja mukadimah. Boleh takat tu noh. Kau panjang sangat. Kau nak panjang lagi? Ya tak apa. Noh. Tak boleh. Tak apa, nanti kita akan baca mukadimah kitab ni lah. Malam ni tak baca lagi. Kan? Saya bagi tuan-tuan pergi beli dulu, kan? Pergi beli ada kitab, barulah kita baca muqaddim kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kitab pun elok. Kan? Imam di Mekah tu kadang-kadang tu alhamdulillah dia mazhab lain. Dia mazhab Maliki yang mana bismillah tak termasuk dalam surah Fatihah. Kita Syafi'i wajib. Kita Syafi'i wajib. Tak sah. Itu ikhlas ijtihad. Kita ikut belakang dia sah. Kan? Baca pelan. Dia baca pelan. Mazhab kita bismillah tu wajib dalam Fatihah. Dia tak wajib, dia baca perlahan saja. Alhamdulillah. Jadi rasa dia sekolah itu sebagai mukadimah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bihi walhamdulillahirabbil alamin.